Malam kita menjadi hamba-hamba Allah, tapi siang kita menjadi hamba-hamba hawa nafsu. Di malam kepunyaan Allah, di siang kepunyaan orang lain. Di waktu malam kita berlakon menjadi hamba-hamba Allah, tapi di waktu siang kita bukan menjadi hamba Allah lah. Walaupun kita tak sebut diri kita Tuhan, tapi kan kadang kita berlagak bagi Tuhan. Salahnya macam kita ada kuasa, sombong angkuh di atas muka bumi. Waktu malam boleh kita kawal anggota kita, siang sudah tidak boleh kawal. Kalau inilah sikap kita, apalah hatinya hidup. Kita hidup pura-pura. Kadang-kadang menjadi hamba Allah, kadang-kadang menjadi hamba hawa nafsu kita. Allah tidak akan terima agama yang kita amal itu tidak secara murni. Sebab itulah kena kita jaga diri kita lahir dan batin kita sentiasa setiap waktu. Kena selalu muhasabatun nafsi kita, selalu koreksi diri kita. Kita jangan berpuas hati kita sudah bersemayang, sudah boleh berpuasa, sudah naik haji, boleh pakai purdah, boleh tutup aurat, boleh pakai jubah, boleh pakai serban, boleh berjuang, boleh berjihad, sekali-sekala boleh berkumpul, boleh qiyamul lail. Tapi makan minum kita tak jaga, pergaulan kita tak jaga, lebih-lebih lagi hati kita tak jaga. Semayang-semayang juga, tapi dalam hati masih ada kibir lagi, sombong, ego. Semayang-semayang juga, ujang-ujang juga, serban dan jubah makin kemas, tapi hati susah lagi nak buang daripada hasad dengki, daripada cinta dunia, cinta puji. Cinta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak membersihkan hati ini yang sangat susah. Nak tundukkan hati ini kepada Allah ini yang susah. Kalau nak tundukkan lahir kita kepada Allah ini mudah, secara rukuk dan sujud. Tetapi nak tundukkan hati ini amat susah. Nak bersihkan hati ini amat susah. Sebab itu membersihkan hati ini kita tak boleh cuai. Jangan sibuk membersihkan yang lahir tapi lupa membersihkan yang batin. Allah mahu luruh di luar, luruh di dalam. Sirran walaniyahnya naklah sama. Kalau tidak nanti Allah tuduh kita di golongan mukmin dan munafikin. Orang yang nampak lahirnya lurus tetapi jiwanya tak lurus, hati tak lurus, batin tak lurus, tak sama luar dan dalam, ini dianggap oleh Allah sebagai orang nifak, orang munafik. Ini termasuklah orang yang mencampurkan yang hak dan yang batil. Baik buat juga, dosa buat juga. Semayang buat juga, yang haram masih lagi kita terlibat. La talbisul haqqa bil batil, yang kamu campurkan yang hak dan yang batil.
Untuk nak membersihkan hati ini memang susah. Buktinya hati kita belum bersih, belum khalis betul-betul. Senang saja ukurannya. Kita boleh datangkan contoh seumpama ini. Kalau orang puji dan orang keji, kita terima dengan suasana yang berbeza, belum khalis lagi agama kita. Berapa susah itu kita nak latih diri kita. Puji dengan keji itu nak kita terima dengan suasana yang sama. Jangan kita terima dalam perasaan yang berbeza. Kalau kita terima dalam perasaan yang berbeza, agama kita belum lagi khalis. Apa yang kita sembahkan kepada Allah itu belum murni lagi. Kalau kita dipuji orang, sedap rasanya, seronok, terhibur, terbuai-buai rasanya, berkesan pada jiwa kita. Tetapi bila orang keji kita, aduh sakit, menderita kita. Jadi dapat kita rasa perbezaan itu, orang keji rasa sakit. Dan bila orang puji, terhibur jiwa kita. Ini adalah menunjukkan kita masih pendusta kepada Allah. Hati kita belum lurus lagi sebenarnya. Orang yang hati sudah lurus, puji dengan keji itu sama pada dia. Bahkan kadang-kadang dia suka menerima kejian orang sebab dia rasa situ dapat pahala. Dia rasa di situ pembersihan dosa. Dia bimbang sekali kalau terdengar-dengar di telinganya kalau ada orang puji, ataupun ada orang menyampaikan ada orang memuji dia. Sangat takut. Bagi orang mukmin sangat takut. Bagi orang yang bertakwa sangat takut. Sebab pujian itu boleh merosakkan hati. Dengan pujian itu boleh jadi orang nampak dirinya, tidak nampak Allah. Sebab itu soal puji-pujian ini seboleh-bolehnya yang kita minta, kalau boleh jangan dengar-dengar. Kalau terdengar juga minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Kita rasa itu satu dosa yang kita dengar. Sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila dengar, dia mendengar ada orang memuji dia, maka dia akan berdoa, Allahumma firli bima la ya'lamun. Wala tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma firli bima la ya'lamun wala tu'akhirni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunilah dosaku di atas perkara yang mereka tak tahu. Dan janganlah engkau bertindak di atas diri aku apa yang mereka katakan. Dan jadikan aku ini lebih baik lagi daripada apa yang mereka sangka. Inilah dia amalan Sayyidina Ali. Inilah doanya. Manakala bila mendengar pujian-pujian daripada orang lain. Ini menunjukkan Sayyidina Ali begitu takut dia mendengar pujian dari Allah, dari orang lain. Sebab pujian itu yang berhak menerima adalah Allah. Makhluk Allah ini tak berhak menerima. Tapi itu yang kita minta, dan itu yang kita rasa seronok. Kalau kita dipuji orang, senang hati kita. Sebab itu kalau kita nak belanjakan dengan kawan, nak baca mi dan sebagainya, kawan-kawan yang puji kita selalulah. Yang jek-jek kita selalu. Yang tak puji kita jarang. Bahkan kalau kita nak pilih kawan pun tengok. Kalau kawan-kawan selalu puji, sanjung kita seronok. Kita jadikan sahabat.